Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ibrahim bin Muhammad Azman. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang peraturan dan isu-isu kesatuan berbahasa dalam masyarakat. Sekarang mari kita lihat. Jadi, apakah kesatuan bahasa? Berdasarkan definisi yang saya dapat dalam kesatuan bahasa ialah ianya menjaga perasaan, berbudi pekerti, beretika, menjaga tutur kata, ramah, menjaga batas, formaliti dan identiti bahasa. Jadi secara dalam bahasa yang lebih mudah, ianya cara percakapan kita yang boleh menghormati orang lain. Itu kesatuan bahasa. Seterusnya ialah kepentingan kesatuan bahasa. Apakah kepentingan kesatuan bahasa dalam kehidupan harian kita? Salah satunya ialah ianya dapat mengelakkan konflik dan ketegangan. Kesatuan dalam bahasa membantu dalam mengelakkan konflik dan salah faham. Jadi kalau kita santun dalam bahasa kita, kita tak adalah sampai nak bergaduh dengan lain bila kita bercakap kan. So itu salah satu ya. Kedua ialah memupuk rasa hormat dan keharmonian sosial. Kesatuan bahasa dapat mengekalkan keharmonian sosial dengan menyelaraskan tingkah laku individu dengan norma masyarakat. Kalau kita gunakan kesatuan bahasa yang betul, kita dapat memastikan yang situasi yang kita berada, kita dapat kekalkan keharmonian situasi tersebut. Kalau kita bercakap dengan orang lain dengan lebih sopan santun. Ketiga ialah membina dan memperkuatkan hubungan. Kesatuan bahasa dapat mengeratkan hubungan dan membina kepercayaan. Kalau kita lebih santun dalam bahasa kita, orang akan lebih percaya kita. Lepas tu kita dapat mengeratkan lagi hubungan sebab kita selalu cakap baik dengan orang lain kan. Dan sekali ialah berkomunikasi dengan efektif. Kesatuan berbahasa mencerminkan nilai hormat menghormati sekaligus membuatkan komunikasi yang lebih berkesan. Jadi kalau kita nak jadi seorang komunikator yang lebih efektif, kita boleh gunakan kesatuan bahasa untuk memperkuatkan lagi keefektifan kita untuk berkomunikasi. Sekarang kita akan lihat tentang peraturan kesatuan bahasa dalam situasi formal. Pertama sekali ialah penggunaan gelaran dan panggilan hormat. Dalam situasi formal seperti mesyuarat, majlis rasmi atau surat menyurat adalah penting untuk menggunakan gelaran yang sesuai seperti encik, puan, doktor atau tuan. Ini menunjukkan rasa hormat terhadap status sosial atau profesional seseorang. Daripada poin ini kita boleh lihat kalau seseorang itu ada pangkat yang lebih tinggi ataupun dia seorang doktor, kita kena menggunakan panggilan dan gelaran hormat mereka seperti puan, encik, doktor atau tuan sebab itu akan nampak lebih hormat bila kita bercakap dengan mereka. Seterusnya ialah penggunaan bahasa berstruktur dan rasmi. Dalam komunikasi formal, ayat perlu dibentuk dengan jelas dan lengkap serta mengelakkan singkatan atau bahasa pasar. Gaya bahasa yang lebih sopan dan teratur diperlukan, terutamanya dalam surat rasmi, laporan atau ucapan. Kalau kita berada dalam situasi yang lebih formal seperti di sekolah ataupun di mesyuarat ataupun mana-mana tempat yang situasinya lebih formal, kita perlu menggunakan ayat yang jelas dan lengkap supaya orang lain dapat memahami apa yang kita cuba sampaikan kepada mereka. Sekarang yang ketiga ialah menggunakan gaya bertutur yang neutral dan tidak emosional. Dalam interaksi formal, ianya penting untuk mengekalkan nada neutral dan mengelakkan penggunaan bahasa yang terlalu emosional atau agresif. Kalau kita nak bercakap dengan orang dalam situasi yang formal, kita kena pastikan yang nada kita ni neutral supaya orang lain tak salah faham bila kita nak bercakap dengan dia orang akan ingat kita ni cakap dengan kasar, nampak kita ni tak profesional sebab kita terlalu emosional atau agresif. Jadi kita perlu memastikan yang nada kita ni neutral dan orang akan anggap kita ni positif dan profesional.
Sekarang mari kita lihat peraturan kesultanan bahasa dalam situasi yang tidak formal. Sapaan mesra dan tidak formal. Dalam situasi tidak formal, sapaan yang lebih mesra dan akrab boleh digunakan seperti hi, apa khabar ataupun hey. Namun ini perlu disesuaikan dengan hubungan antara penuntut dan penerima. Jadi untuk penggunaan kata hi, apa khabar ataupun hey, selalunya kita akan gunakan perkataan ini masa kita nak bercakap dengan orang yang kita kenal, seperti kawan, keluarga ataupun mana-mana orang yang kita sudah rapat. Kalau kita dengan orang yang lebih penting seperti lecturer, cikgu ataupun sultan, kita tak boleh gunakan perkataan ini sebab mereka mempunyai pangkat yang lebih tinggi. Tapi kalau kita dengan kawan, kita boleh gunakan perkataan ini sebab kita dah ada jurang yang kita dah ada dengan kawan kita dah. Seterusnya ialah penggunaan bahasa pasar atau bahasa tempatan. Bahasa tidak formal membenarkan penggunaan bahasa pasar atau slang terutamanya dalam kalangan rakan sebaya atau keluarga. Namun bahasa kasar atau penghinaan harus dielakkan walaupun dalam perbualan santai. Daripada poin ini kita boleh lihat yang kalau kita nak bercakap bahasa pasar ataupun bahasa tempatan pun kita boleh dengan kawan kita. Sebab kita dah dah berkawan, orang tu dah kenal kita. So kalau tidak formal kita boleh gunakan kata ini. Tapi kita tak boleh terlalu santai sehingga kita menghina mereka. Sebab itu dah melebihi batas tu kan. Tak adalah kita nak sampai menghina orang bila kita bercakap santai kan. Okey. Sekarang kita akan lihat tentang nada dan intonasi santai. Dalam perbualan tidak formal, nada dan intonasi biasanya lebih santai dan kurang berstruktur berbanding dengan perbualan formal. Penutur tidak perlu terlalu risau tentang bahasa yang sempurna selagi mesej jelas dan sopan. Sekarang untuk nada dan intonasi santai, kita tak perlulah sampai nak streskan tentang tata bahasa yang sempurna sebab kita bercakap dengan kawan kan. Kita bukannya tengah mengambil periksa ataupun apa. Sebab yalah, kita dah berkawan, kita boleh je cakap macam mana kita nak dengan orang. Asalkan mesej yang kita cuba sampaikan kepada kawan kita tu jelas dan sopan. Sekarang mari kita lihat tentang beberapa isu-isu kesantunan berbahasa yang ada dalam masyarakat kita. Salah satu daripada isu bahasa yang kita ada ialah bahasa rojak. Bahasa rojak ialah penggunaan bahasa yang bercampur aduk antara beberapa bahasa dalam satu ayat, seperti mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris atau bahasa lain. Walaupun fenomena ini semakin biasa dalam kalangan masyarakat Padang, ia dianggap sebagai merendahkan nilai bahasa Melayu. So, jadi kita boleh nampak contoh di sini. Di sini kita ada mesej WhatsApp yang telah saya ambil sebagai contoh. Jadi dekat WhatsApp ni dia kata, tadi aku pergi mall ada sale gila-gila kat situ, banyak diskaun. Serius? Aku pun tengah cari new shoes. Ada yang lawa tak? Ada dekat kedai tu ada macam-macam style. Ada yang casual, ada yang formal. Harga pun quite reasonable lah. Bestnya, aku nak cari kasut yang comfortable tapi still nampak stylish. Jadi kita dekat sini, untuk dekat contohnya kita boleh nampak yang mereka menggunakan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi antara satu dengan lain. Kalau macam ni kita susahlah nak faham kan bila kita nak berkomunikasi. Jadi ini adalah salah satu daripada isu yang kita ada pada zaman sekarang. Mereka mencampur adukkan bahasa lain untuk berkomunikasi. Iaitu kebiasaannya dari antara Melayu, mereka menggunakan bahasa Melayu dengan Inggeris. Seterusnya ialah kecelaruan bahasa. Kecelaruan berbahasa berlaku apabila pengguna bahasa tidak mematuhi kaedah atau struktur bahasa yang betul, baik dari segi tata bahasa, ejaan atau sintaksis. Kecelaruan ini boleh menyebabkan mesej tidak sampai dengan tepat atau menimbulkan kekeliruan. Kat sini ada contoh yang saya ambil untuk tunjukkan macam mana isu ini. Kat sini dia ada kata, dilarang masuk, penceroboh akan didakwa.
Dan sila tutup air selepas membukanya. Jadi kesalahan dekat sini kita boleh nampak. Dilarang masuk, penceroboh akan didakwa. Mesej yang mereka cuba sampaikan ialah dilarang masuk, penceroboh akan didakwa, bukannya didakwa. Tak ada H dekat belakang tu. Dan seterusnya ialah sila tutup air selepas membukanya. Dekat sini mesej yang mereka cuba sampaikan ialah sila tutup air selepas membukanya. Kesalahan mereka adalah dekat M ni. Dia orang tukar N dengan M. Okay. Seterusnya ialah penggunaan bahasa kasar atau tidak sesuai. Penggunaan bahasa kasar atau tidak sesuai dalam konteks formal boleh dianggap sebagai kurang sopan. Bahasa yang kasar boleh mencederakan perasaan orang lain dan menyebabkan salah faham dalam komunikasi. Jadi kita boleh, saya ada contoh di sini untuk tunjukkan macam mana bahasa kasar berlaku. Kau ni memang lembab gila lah. Benda simple macam ni pun tak boleh buat. Apa masalah kau? Aku baru nak start, chill lah sikit. Memang patut aku buat sendiri. Kau tak guna langsung. Mulut kau tu jaga sikit. Jangan ingat kau boleh cakap ikut suka kau je. Jadi kat sini kita boleh dah nampak cara mereka cakap ni agresif dan kurang sopan. Jadi kita tak nak cakap macam ni kan. Tapi ini selalu berlaku dalam kesatuan bahasa dan ini telah menjadi isu yang agak besar dalam masyarakat kita. Jadi seterusnya ialah pengaruh media sosial. Komunikasi melalui platform media sosial seringkali tidak mematuhi etika bahasa yang sopan. Penggunaan singkatan selama atau bahasa tidak formal secara berlebihan boleh mempengaruhi cara berkomunikasi dalam kehidupan seharian. Penggunaan perkataan seperti LOL, OMG atau singkatan yang mungkin tidak sesuai dalam komunikasi formal. Jadi sebenarnya kita boleh nampak penggunaan perkataan LOL atau OMG ni dalam social media yang kita selalu gunakan seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram dan macam-macam lagi lah. Tapi selalunya berlaku benda isu kesatuan bahasa ni dalam media sosial ataupun dalam media elektronik. Ini contoh dia. Kau tengok tak video yang viral semalam? So cringe. Ya Allah, I tak tahan dia nak tengok tu. Memang next level lah. Betul, tapi ada yang komentar si gila kat situ. Dah lah post tu awesome. Boleh pula dia orang kecam. Biasalah netizen kan, ada je nak cancel orang, tak boleh tengok orang happy sikit. I know right, by the way, you dah tengok series baru kat Netflix, semua orang hype gila pasal tu. Kat sini kita boleh dah nampak perkataan pengaruh media sosial tu kan. Macam penggunaan kata by the way, so cringe atau toxic, wholesome. Itu salah satu daripada isu zaman sekarang lah. Okay. Seterusnya ialah cara yang kita boleh ambil untuk menangani isu kesatuan bahasa ini dalam masyarakat kita. Jadi pertama sekali ialah penggunaan media sosial yang bertanggungjawab. Kempen etika cyber. Selain daripada kempen fizikal dengan pengembangan teknologi yang meningkat ini, kita sebagai sebuah komuniti boleh melakukan kempen secara atas talian di media sosial tentang kesatuan bahasa. Antara contoh untuk poin ini ialah wujudkan kempen media sosial. Menggunakan hashtag seperti kesatuan bahasa untuk menyebarkan mesej tentang kesopanan dalam berkomunikasi digital. Membuat video pendek seperti video edukasi mengenai kesopanan dalam komunikasi digital. Buat kuis dalam talian, anjurkan kuis interaktif tentang etika cyber, membuat poster atau infografik seperti menyebarkan poster dan infografik tentang kesatuan bahasa di media sosial. Dan akhir sekali ialah membuat webinar, mengadakan webinar tentang pentingnya kesatuan dalam komunikasi cyber. Seterusnya ialah pendidikan dan kesihatan. Kita boleh membuat program kesedaran seperti kerajaan perlulah menganjurkan kempen dan seminar mengenai kepentingan kesatuan bahasa di sekolah, tempat kerja dan dalam komuniti. Hal ini bukan sahaja tertumpu pada peringkat sekolah, namun ia mestilah dilakukan dalam skop yang lebih besar.
Antara contoh yang kita boleh buat ialah mengadakan kempen media sosial seperti menyebarkan video dan infografik tentang kesatuan bahasa di platform digital, membuat seminar di tempat kerja, adakan seminar bagi menggalakkan penggunaan bahasa sopan dalam komunikasi profesional, melakukan program komuniti, menganjurkan ceramah dan bengkel di pusat komuniti untuk mendidik masyarakat tentang kesatuan bahasa. Akhir sekali ialah mengadakan latihan guru. Sediakan latihan khusus kepada guru untuk mengajar kesatuan bahasa dengan lebih berkesan. Ketiga ialah pemantauan dan penguatkuasaan. Jadi kerajaan boleh memantau dan mengambil tindakan terhadap individu atau media yang melanggar etika kesatuan bahasa di media sosial. Lebih-lebih lagi dengan masyarakat zaman sekarang yang sempit penuh tidak berisi. Pertama sekali contoh yang boleh saya dapatkan ialah penguatkuasaan undang-undang. Gunakan akta komunikasi dan multimedia untuk mengambil tindakan terhadap bahasa yang tidak sopan, ataupun pelaporan pengguna. Platform media sosial membolehkan pengguna untuk melaporkan kandungan yang melanggar etika bahasa. Ketiga ialah sistem amaran awal. Wujudkan sistem pemantauan automatik yang mengesan bahasa kasar, dan akhir sekali ialah kempen dengan influencer. Bekerjasama dengan influencer untuk mempromosikan kesantunan dan pelaporan. Dan akhir sekali ialah pengaruh persekitaran positif. Jadi ibu bapa merupakan sumber rujukan utama anak-anak yang sedang membesar. Jadi sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, perlulah kita menunjukkan contoh yang terbaik kepada anak-anak agar mereka dapat mengikuti kita dalam menjaga kesatuan bahasa. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Jadi contoh yang ibu bapa boleh buat di rumah untuk menggalakkan anak-anak mereka berbahasa dengan santun ialah bahasa sopan di rumah. Ibu bapa perlu menggunakan bahasa yang sopan sebagai teladan untuk anak-anak mereka. Kedua ialah betulkan bahasa kasar. Tegur dan betulkan anak jika mereka menggunakan bahasa yang kasar. Ketiga ialah aktiviti berkeluarga. Galakkan aktiviti yang mengajar kesatuan seperti membaca bersama. Keempat ialah pembincangan kesatuan. Bincang dengan anak-anak mengenai kepentingan kesatuan bahasa, dan akhir sekali ialah model positif. Ibu bapa perlulah menunjukkan contoh bahasa yang beradab dalam kehidupan seharian untuk anak-anak mereka. Sekarang kita akan melihat tentang implikasi penggunaan kesatuan bahasa di dalam bilik belajar. Jadi, pertama sekali ialah penggunaan kesatuan bahasa dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni. Kesatuan bahasa membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan pelajar berinteraksi dengan sopan, yang mengurangkan konflik dan ketegangan dalam bilik belajar, menjadikan pelajar lebih selesa dan bersedia untuk belajar. Kedua ialah menggalakkan hubungan guru dan pelajar yang baik. Penggunaan bahasa yang sopan oleh guru menunjukkan penghargaan terhadap pelajar yang dapat mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar. Ini memberi motivasi kepada pelajar untuk lebih menghargai pelajaran serta meningkatkan rasa hormat mereka terhadap guru. Kemudian kita ada membangunkan kemahiran sosial dan emosi pelajar. Melalui penggunaan kesatuan bahasa, pelajar dapat belajar tentang adab dan etika dalam komunikasi, yang seterusnya membentuk kemahiran sosial dan emosional mereka. Ini penting bagi perkembangan holistik pelajar di luar bilik belajar. Akhir sekali ialah ini dapat mengurangkan tingkah laku yang tidak sopan. Penggunaan kesatuan bahasa boleh mengurangkan tingkah laku yang tidak sopan di kalangan pelajar. Apabila bahasa sopan dijadikan contoh oleh guru, pelajar cenderung untuk meniru tingkah laku tersebut dan menjadikannya sebahagian daripada interaksi harian mereka. Baiklah,
Sekarang mari kita lihat kesimpulan daripada keseluruhan slide ini. Jadi kesimpulannya, kesatuan berbahasa adalah elemen yang penting dalam komunikasi yang berfungsi. Bukan sahaja untuk menjalin hubungan yang baik antara individu, tetapi juga untuk mewujudkan suasana yang harmonis dalam berbagai konteks, termasuk bilik belajar. Dengan mengamalkan kesatuan berbahasa, individu dapat menunjukkan rasa hormat, empati dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Akhirnya, kesatuan berbahasa bukan sekadar satu bentuk etika komunikasi, tetapi juga asas penting dalam membentuk masyarakat yang lebih bertamadun dan beradab. Jadi itu sahaja daripada presentasi saya. Nama saya Muhammad Ibn bin Muhammad Azwan dan terima kasih.